Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Norazima Zakaria dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Selamat bertemu dan bertemu lagi kita pada video pada kali ini menceritakan tentang ringkasan novel Sulatul Salatin. Semestinya kawan-kawan tertanya-tanya, apa itu novel Sulatul Salatin dan apa ringkasan-ringkasan yang terkandung dalam bab yang terdapat dalam novel Sulatul Salatin. Jadi di sini kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan mengupas ringkasan mengenai bab yang terkandung dalam novel Sulatul Salatin, iaitu bab yang dipilih ialah bab 5 dan bab 6. Melalui bab 5 iaitu subtopik pertama dan subtopik yang kedua, iaitu bakat kebijaksanaan Tun Perak dan juga satu cara mengelakkan pecah belah. Untuk bab 5 bagi subtopik yang pertama iaitu bakat kebijaksanaan Tun Perak. Suatu ketika dahulu pada bubunya memerintah negeri Siam iaitu Syahrul Nuri, banyak negeri berada di bawah takluknya. Baginda ingin menakluki Melaka dan menghantar utusan ke Melaka. Sultan Muzaffar Shah langsung tidak menerima utusan yang dihantar oleh bubunya Syahrul Nuri. Paduka bubunya marah dan menghantar Awi Cakri untuk menyerang Melaka pada ketika itu. Sultan Melaka mengetahui niat Siam untuk menyerang Melaka. Dengan itu, Sultan Muzaffar menitahkan tentera mempertahankan Melaka. Dengan adanya Tun Perak mencetuskan idea bahawasanya bersama-sama orang Kelang membawa anak dan isteri mereka bersama sebagai strategi perang untuk membangkitkan semangat juang yang tinggi. Strategi yang dirancang oleh Tun Perak iaitu dengan membawa anak dan isteri berjaya meningkatkan semangat tentera Melaka pada ketika itu dan mematahkan serangan tentera Siam. Kejayaan beliau dalam mematahkan serangan Siam itu berjaya menarik perhatian Sultan Muzaffar Shah. Beliau tidak dibenarkan pulang ke Kelang dan dianugerahkan jawatan bentara, seterusnya jawatan paduka raja kerana kebijaksanaan yang dimiliki olehnya. Untuk subtopik yang kedua dalam bab 5 iaitu satu cara mengelakkan pecah belah. Pada ketika itu, Tun Perak dengan kebijaksanaan Tun Perak itu, maka Tun Perak mula mendapat kedudukan di Melaka sehingga dilantik menjadi menteri. Rakyat Melaka mula berpecah belah kepada dua kelompok pemerintah iaitu kepada kelompok pemerintah Tun Ali dan kelompok pemerintah Tun Perak kerana mereka mempunyai perbezaan pendapat dan idea-idea yang dicetuskan. Dengan itu, situasi ini sangat membimbangkan Sultan Muzaffar Shah yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Muzaffar Shah itu sendiri. Sultan Muzaffar Shah ini berusaha bersungguh-sungguh mencari idea untuk menyatukan semula rakyat yang berpecah belah kepada dua kelompok iaitu kelompok Tun Ali dan juga kelompok Tun Perak. Untuk pengetahuan semua, pada ketika itu Sultan Muzaffar Shah iaitu Sultan Melaka mempunyai seorang isteri iaitu bernama Tun Kudu. Jadi di sini dapat kita perhatikan Tun Kudu ini merupakan isteri kepada Sultan Muzaffar Shah. Dengan berlakunya perpecahan kepada dua kelompok iaitu kelompok Tun Ali dan kelompok Tun Perak. Jadi Sultan Muzaffar Shah ingin mendamaikan dua kelompok ini dengan cara Sultan Muzaffar Shah sendiri mengambil langkah dengan menceraikan isterinya Tun Kudu. Tun Kudu selepas diceraikan, Tun Kudu diserahkan dalam erti kata sebenar dikahwinkan dengan Tun Ali yang bertujuan untuk mendamaikan pembesar itu. Hal ini kerana Tun Kudu dan Tun Perak merupakan saudara. Jadi setelah mendapat persetujuan Tun Ali dan Tun Ali juga bersetuju untuk berkahwin dengan Tun Kudu, jadi Sultan Muzaffar Shah mengahwinkan mereka. Jadi dua kelompok pembesar ini mula damai dengan pengorbanan oleh Sultan Muzaffar Shah yang telah baginda lakukan. Selepas itu Tun Perak
Okey, maaf ya, saya sambung. Okey, selepas dua kelompok pembesar ini damai atas pengorbanan yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah, dengan itu Tun Perak dilantik menjadi bendahara. Manakala Tun Adi pula menjadi Seri Naradiraja yang memegang jawatan penghulu bendahari. Jadi kedua-dua pembesar ini mendapat jawatan dalam pemerintahan negeri Melaka dan kedua-duanya mula damai antara satu sama lain. Okey, sekian sahaja daripada saya, Aina, untuk bab 5, subtopik 1 dan subtopik 2. Jadi selamat bertemu lagi dengan saya untuk bab yang ke-6 iaitu subtopik 7 dan subtopik 8. Seterusnya adalah subtopik ketiga dan keempat, iaitu langgaran siam dipatahkan serta pemerintahan Sultan Mansur Shah. Macam mana agak-agak cerita di dalam subtopik ini? Jom kita lihat bersama-sama. Seterusnya adalah langgaran siam dipatahkan. Subtopik ini menceritakan tentang angkatan Siam menyerang Melaka buat kali kedua di bawah pimpinan Awi Dicu. Sultan Muzaffar Shah menitahkan bendahara Paduka Raja, Sri Naradiraja dan Sri Bijadiraja menyekat serangan Siam melalui jalan laut berhampiran dengan daerah Batu Pahat. Pada waktu siangnya, Paduka Raja menyuruh Tun Omar anak Sri Bijadiraja, yakni Tun Hamzah, pergi dengan perahu meninjau angkatan Siam. Tun Omar berjaya melanggar beberapa buah perahu Siam. Pada waktu malam, bendahara Paduka Raja telah menyuruh dipasangkan api pada pohon-pohon bakau, nyireh, tumu dan api-api di tepi pantai agar memperlihatkan kepada tentera Siam begitu ramainya tentera Melaka. Angkatan Awi Dicu tersalah anggap dan tertipu dengan kebijaksanaan Tun Perak kerana mereka menganggap itu adalah tentera Melaka dan mereka tak mampu untuk melawan tentera sebanyak itu. Kerana gerun, mereka pun cabut lari. Maka angkatan Melaka telah mengejar angkatan Siam hingga ke Singapura. Maka banyak perahu Siam dilanggar oleh kelengkapan bendahara Paduka Raja. Maka orang Siam pun berlayar lari pulang ke benua Siam. Maka bendahara Paduka Raja kembali ke Melaka menghadap Sultan Muzaffar Shah. Maka diceritakan segala perihal ehwal ke bawah duli baginda. Maka baginda terlalu gembira dan menganugerahkan persalinan akan bendahara Paduka Raja dan segala pakaian yang mulia serta hulu balang yang pergi juga dianugerahkan persalinan masing-masing pada kadarnya. Setelah tentera Siam pulang ke benua Siam, maka Awi Dicu pun masuk menghadap Paduka Bubunnya. Maka diceritakan perihal dan peristiwa ketika menentang tentera Melaka kepada Paduka Bubunnya. Maka Paduka Bubunnya sangat marah. Dan dia sendiri bercadang akan menyerang Melaka. Mendengar itu Chow Panden, yakni anaknya, menghalang dan berjanji akan menyerang Melaka. Perkabaran Chow Panden akan menyerang Melaka itu malangnya terdengar ke Melaka. Setelah mendengar di Melaka bahawa Chow Panden anak bubunnya akan dititahkan baginda untuk menyerang Melaka, munculnya seorang hamba Allah, yakni seorang yang berbangsa Arab yang dikenali sebagai Tuan Saidi Arab. Tuan Saidi Arab adalah seorang yang hebat dan handal dalam bermain panah. Di manapun dia pergi, panah itu tetap ada bersamanya. Jadi setelah dia mendapat tahu Chow Panden ingin menyerang Melaka, maka Tuan Saidi Arab telah menghadap Sultan Muzaffar Shah dan dia berdiri di hadapan Sultan Muzaffar Shah dan menghalakkan panahnya ke benua Siam. Maka Sultan Muzaffar Shah pun lantas tersentuh. Tidak lama begitu, Chow Panden yang berada di benua Siam telah merasa dadanya terkena panah, maka Chow Panden pun muntah darah lalu mati. Oleh itu tentera Siam tidak jadilah untuk menyerang Melaka kerana Chow Panden telah mati. Seterusnya adalah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Setelah 42 tahun umur Sultan Mansur Shah di atas kerajaan, maka baginda mengangkatlah dengan itu anaknya, yakni Raja Abdullah Kerajaan yang menggantikan ayahandanya. Subtopik ini menceritakan ada sebuah negeri yang bernama Indrapura. Negeri ini sangat cantik di mana memiliki rantau pasir yang panjang, kelian emas di hulunya, padang yang luas serta hutan yang mengandungi haiwan buruan di dalamnya.
Mendengar sahaja kabar itu, Sultan Mansur Shah pun sangat menginginkan negeri itu, maka baginda menitahkan bendahara Paduka Raja menyerang Indrapura. Maka segala bendahara dan hulu balang menjunjung duli Sultan Mansur Shah lalu pergi ke negeri Indrapura. Setelah sampai di negeri Indrapura, maka orang Melaka berperanglah dengan orang Indrapura. Maka dengan mudahnya Indrapura dikalahkan oleh orang Melaka. Setelah negeri Indrapura kalah di tangan orang Melaka, maka Maharaja Dewasura lari ke hulu. Akan tetapi malangnya bendahara Paduka Raja menyuruhkan Tun Pikrama dengan segala hulu balang sekalian pergi mencari Maharaja Dewasura. Maka segala hulu balang pergi mencari Maharaja Dewasura ke hulu. Akan tetapi malangnya Sri Bijadiraja bukan pergi mencari Maharaja Dewasura, tetapi pergi berburu kerbau jalang dan menikam seladang. Maka anak buah Sri Bijadiraja menegurnya dan berkata, "Bagaimana tuanku, ini bukan pekerjaan kita yang disuruh Datuk Bendahara." Maka kata Sri Bijadiraja bahwa Maharaja Dewasura itu hanyalah orang yang biasa dan merendahkan Maharaja Dewasura. Malah Sri Bijadiraja juga berkata Maharaja Dewasura tidak akan lepas di tangannya. Maharaja Dewasura pun telah jauh berperahu dan dia berkata tidak ada lagi orang Melaka yang mampu mengejarnya. Namun begitu, malangnya orang Melaka telah pun datang, maka Maharaja Dewasura terjun ke darat, tidak sempat untuk berperahu lagi, dan baginda berada di hutan selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Maka baginda pun terjumpalah sebuah rumah yang dihuni oleh perempuan tua, dan Maharaja Dewasura terus meminta nasi kepada perempuan tua itu. Tapi malangnya, dia adalah orang miskin dan tidak mampu memberikan Maharaja Dewasura nasi untuk dimakan. Tetapi dia pergi mencari sayur mayur dan ikan untuk dimasak dan diberikan makan kepada Maharaja Dewasura. Dan itulah apa yang terkandung di dalam subtopik 3 dan keempat. Dan seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang yang lain. Sekian dan terima kasih. Raja Indrapura ditawan. Akhirnya, Sri Bijadiraja berjaya menangkap Maharaja Dewasura yang bersembunyi di rumah perempuan tua. Rumah perempuan tua berkenaan ini terletak di sebatang anak sungai dan terdapat pokok mahang di situ. Sungai berkenaan disebut sebagai Sungai Batang Pahang dan negeri Indrapura kemudiannya dikenali sebagai Pahang. Sri Bijadiraja telah dinobatkan oleh Sultan Mansur Shah di Pahang. Puteri Onang Sahari berkahwin dengan Sultan Mansur Shah, manakala Maharaja Dewasura diserah kepada Bendahara Paduka Raja. Kemudiannya diserahkan di bawah pengawasan Sri Naradiraja. Hasil daripada perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Onang Sahari, baginda dikurniakan putera yang bernama Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Raja Muhammad merupakan pewaris tahta kerajaan Melaka kelak. Hubungan muhibah Melaka dan Sulawesi. Sultan Mansur Shah ingin bersahabat dengan Makassar. Keinginannya itu disokong oleh bendahara. Sri Bijapikrama dan Tun Suradiraja diutuskan ke Makassar membawa surat utusan. Mereka disambut oleh Raja di Goa dengan penuh istiadat. Raja di Goa sangat gembira dengan hasrat mereka untuk bersahabat dengan Makassar. Surat utusan dibalas dan dibawa balik ke Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Piramli memegang nombor kad matrik di 2020109391. Seterusnya saya akan menjelaskan topik 7 dan 8
Paduka Adinda iaitu Sultan Mansur Shah berkenan jika ada budak laki-laki yang baik rupa parasnya, pekerti mulia dan berani. Maka Raja Gua menitahkan juak-juak iaitu hamba-hamba dipimpin oleh Seri Dijapikrama untuk mencari budak lelaki seperti yang diperkenankan Paduka Baginda. Setelah mencari di setiap kampung, Sulawesi dan dusun tidak juga ditemui. Maka ada kabar tentang anak Raja Barun yang baru kematian bapanya menepati kriteria yang diinginkan Baginda. Maka dibawa pulang ke istana menghadap Raja Gua. Raja memandang maka amat terkenanglah kepada budak lelaki yang bernama Daim Mempawah itu. Daim Mempawah terus dibawa ke Melaka bagi dipersembahkan kepada Sultan Mansur Shah. Setelah berlayar beberapa lamanya, maka sampailah ia ke Melaka. Sultan amat berkenan akan keelokan Daim Mempawah lalu dinamakan sebagai Hang Tuah. Hang Tuah kemudiannya dianugerahkan sebilah keris tanpa Melaka dan perhiasan. Sebelum Hang Tuah tiba ke Melaka lagi sebenarnya sudah terdapat 8 orang yang bergelar Hang, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hasan dan Hang Hussein. Maka Hang Tuah dijadikan Hang yang ke-9 dan dikatakan mampu menewaskan kesemua Hang pada waktu itu. Suatu hari, gajah kenaikan Sultan Mansur Shah yang bernama Kemanci telah terlepas ke hutan. Maka Panglima Gajah iaitu Seri Rama dipanggil untuk mencari gajah tersebut namun tidak ketemu. Maka Seri Rama berkata ada juga orang yang tahu dalam negeri ini maka hal demikian, iaitu orang yang arif tentang ilmu gajah. Orang yang dikatakan ialah Maharaja Dewa Sura, iaitu Raja Indapura yang amat terkenal dengan ilmu gajah. Maka Sultan Mansur Shah telah menitahkan Raja Dewa Sura datang menghadap. Maharaja Dewa Sura mengatakan bahawa jika ingin mendapatkan semula gajah, Sultan Mansur Shah haruslah memberikannya kebebasan terlebih dahulu. Maka Sultan Mansur Shah bersetuju dengan permintaan itu. Maharaja Dewa Sura seterusnya diberikan dan dianugerahkan sepersalinan oleh Sultan Mansur Shah. Dan Sultan juga menitahkan agar semua anak pembesar belajar dan berguru dengan Maharaja Dewa Sura tentang ilmu gajah. Saya akan menerangkan topik yang terakhir dalam bab 5 iaitu topik 9 yang bertajuk hubungan berbaik-baik Melaka dan Siam. Dalam topik ini, Sultan Mansur Shah ingin hubungan Melaka dan Siam dipulihkan. Sultan Mansur Shah telah mengutuskan Tun Telanai dan Menteri Jana Putera ke benua Siam untuk mencapai perdamaian dengan Raja Siam. Hasrat perdamaian Sultan Melaka disambut baik oleh Raja Siam. Semasa berada di Siam, utusan Melaka telah menunjukkan kelebihan dan keistimewaan sama ada dari segi kepahlawanan maupun kebijaksanaan akal dan seterusnya berjaya menaikkan imej martabat Raja dan Negeri Melaka. Antara kelebihan yang ditunjukkan oleh utusan Melaka ialah apabila Menteri Jana Putera petah menjawab soalan daripada Raja Siam mengenai erti Sultan Mansur Shah. Menteri Jana Putera memberitahu Raja Siam bahawa erti Sultan Mansur Shah ialah raja yang dimenang akan Allah Ta'ala daripada segala seterunya. Kemudian Tun Telanai menyuruh orang Suir yang tua lagi untut kedua-dua belah kakinya bermain senjata di hadapan Raja Siam. Orang Suir menunjukkan kekebalannya menahan lembing yang dilambung dengan menggunakan belakangnya. Lembing yang jatuh ke belakangnya mengantul jatuh ke tanah dan belakangnya tidak terluka. Raja Siam telah menyuruh Angkatan Melaka membantu Siam menewaskan musuhnya dalam satu peperangan di sana. Mereka diminta berperang dengan pasukan yang kuat, kebetulan di arah kiblat. Menteri Jana Putera telah mengatakan orang Islam tidak boleh berperang menghadap kiblat kerana itu adalah arah untuk sembahyang. Tipu helah itu dipercayai oleh Raja Siam. Mereka disuruh berperang ke hala matahari terbit dan berjaya dalam perang tersebut. Oleh itu, Raja Siam telah memberi hadiah kepada semua ahli rombongan daripada Melaka itu. Bab 7, topik 1. Malang membawa tuah. Anak Raja Tanjung Pura iaitu keturunan dari Bukit Seguntang yang bernama Raden Perlan Langgu telah karam di laut dan terdampar di pantai Begawan. Dia diselamatkan oleh seorang penyadap. Dijadikan anak angkat dengan nama Ki Mas Jaya.
Sementara itu, Raja Majapahit telah meninggal dunia. Pemerintahan diturunkan pada anak perompaannya yang bernama Raden Galuh Awi Kusuma. Patih Arya Gajah fitnah takut dikatakan dia mahu merampas tahta. Raden Galuh Awi Kusuma memerintahkan supaya kaum lelaki dikumpulkan dan dia akan memilih sendiri jodohnya. Ki Mas Jaya turut hadir dan dia dipilih menjadi suami Raden Galuh Awi Kusuma. Bakal Ratu Majapahit. Raden Perian Langgu atau nama keduanya ialah Ki Mas Jaya, anak angkat kepada Si Penyadap. Dia adalah anak Raja Tanjung Pura yang dipilih menjadi suami kepada Raden Galuh Awi Kusuma, anak perempuan Betara Majapahit. Ki Mas Jaya diangkat menjadi Bentara Majapahit dengan gelaran Sang Aji Ningrat. Mereka dikurniakan seorang puteri yang bernama Raden Galuh Cendera Kirana. Kecantikan Raden Galuh Cendera Kirana terkenal ke seluruh ceruk rantau. Saya akan menerangkan topik 3 dalam bab 6 iaitu menjalin muhibah di antara Melaka dan Majapahit. Sultan Mansur Shah diiringi oleh 40 orang pengiring yang diketuai oleh Tun Bijasura dan 9 orang hulu balang yang digelar hang-hang ke Majapahit untuk meminang Raden Galuh Cendera Kirana. Dalam topik ini, pengarang menggambarkan kepahlawanan Hang Tuah. Sebelum berangkat ke Majapahit, Hang Tuah telah diberikan gelaran Laksamana oleh Sultan Mansur Shah apabila beliau berjaya membunuh 74 orang yang mengamuk dan seorang tua Jawa yang mengamuk di Melaka. Setelah tiba masanya, rombongan Sultan Mansur Shah pun berangkat ke Majapahit. Di Majapahit, banyak berlaku peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan dan kepahlawanan orang-orang Melaka. Antaranya ialah Tun Bijasura berjaya mempertahankan keris yang dihadiahkan oleh Betara Majapahit daripada dicuri. Betara Majapahit juga menguji orang-orang Melaka dengan menabatkan seekor anjing bertentangan dengan Sultan Mansur Shah di istana. Akhirnya, Sultan Mansur Shah berjaya berkahwin dengan Raden Galuh Cendera Kirana. Dalam topik 4 ini yang bertajuk Telatah Budak-Budak Raja Melaka menceritakan tentang Tun Bijayasura berjaya menakutkan anjing yang ditambat di hadapan Sultan Mansur Shah sehingga anjing tersebut lari dan tidak dapat dikesan lagi. Tun Bijayasura berjaya menjatuhkan imej Betara Majapahit melalui permainan sapu-sapu rengit. Ketika mempersembahkan permainan tersebut, Tun Bijayasura dan 4-5 orang anak pembesar berlunjuk kaki ke hadapan Betara Majapahit, iaitu satu tindakan yang bertentangan dengan adat istiadat Majapahit. Selain itu, Hang Tuah dan rakan-rakannya pula cuba mempermain-mainkan kewibawaan Betara Majapahit dengan cara menceroboh taman larangan yang menimbulkan keremukaan Betara Majapahit. Kemudian berlaku pertarungan hebat di antara Hang Tuah dan rakan-rakan dengan prajurit-prajurit Majapahit dan pertarungan tersebut dimenangi oleh Hang Tuah. Dalam peristiwa lain pula, Tun Bijayasura sekali lagi menunjukkan keistimewaan sehingga menjatuhkan maruah Betara Majapahit. Disebabkan perkara tersebut, orang-orang Majapahit menjadi marah dan ingin membunuh Tun Bijayasura tetapi dilarang oleh Betara Majapahit. Betara Majapahit sentiasa mencari idea untuk menjatuhkan maruah Tun Bijayasura dan Raja Melaka. Baginda telah membuat helah dengan meminta Tun Bijayasura memakai pakaian seperti Jawa iaitu berkeris di belakang. Ketika asyik Tun Bijayasura menonton orang-orang Jawa menyabung ayam, seorang Jawa berjaya mencuri kerisnya Tun Bijayasura dan diserahkan kepada Betara Majapahit. Setelah tersedar kerisnya dicuri, Tun Bijayasura mengambil keris Betara Majapahit yang sedang dibawa ke istana. Lantaran itu, rancangan untuk menjatuhkan maruah Tun Bijayasura gagal. Setelah genap 40 hari dan 40 malam, adat berjaga-jaga, maka Sultan Mansur Shah dan Raden Galuh Cendera Kirana pun berkahwin.
Seterusnya adalah subtopik kelima dan keenam, iaitu memohon jajahan sebelum kembali dan hang tua dihukum bunuh. Saya ingin meminjam mata dan telinga rakan-rakan sekalian untuk melihat dan mendengar apa yang cuba saya sampaikan. Memohon jajahan sebelum kembali. Sebelum pulang ke Melaka bersama isterinya, Sultan Mansur Shah menitahkan Tun Wijayasura, Hang Tua dan Hang Jebat memohon negeri Indragiri, Jambi, Tungkal dan Siantan daripada Betara, Majapahit. Permohonan Sultan Mansur Shah telah diperkenan oleh Betara Majapahit dan negeri-negeri tersebut terletak di bawah jajahan takluk Melaka. Hasil perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Raden Galuh Cendrakirana, baginda dikurniakan seorang putra dinamakan Raden Kelang. Sultan Mansur Shah memperolehi 2 orang anak hasil perkahwinan baginda dengan anak Sri Nara Diraja, iaitu Raja Mahadewi dan Raja Cendera. Manakala dengan isteri baginda, anak bendahara Paduka Raja dikurniakan seorang anak lelaki bernama Raja Hussein dan berkahwin dengan Tun Senaja, saudara Tun Tahir. Seterusnya, Hang Tua dihukum bunuh. Kesetiaan Hang Tua kepada Sultan Mansur Shah tidak berbelah bahagi. Beliau telah berjaya menyelamatkan kuda Sultan Mansur Shah yang jatuh ke dalam Telaga Tahi. Hang Tua sanggup turun menambat tali pada kuda itu, walaupun ada ramai orang pada ketika itu, tapi tiada seorang pun yang mahu turun ke Telaga Tahi. Kebaktian Hang Tua itu menyebabkan Sultan Mansur Shah amat menyayanginya. Walaupun begitu, Sultan Mansur Shah sanggup menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Hang Tua kerana percayakan fitnah pembesar-pembesar yang mengatakan Hang Tua melakukan zina dengan seorang dayang di istana. Sri Nara Diraja dititahkan untuk melaksanakan hukuman tersebut. Tetapi Sri Nara Diraja tidak membunuh Hang Tua, sebaliknya menyembunyikan dan memasung Hang Tua di dusunnya di hulu Melaka. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan untuk lebih mudah memahami apa yang terkandung di dalam subtopik 5 dan 6. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Bagi bab 6 pula, subtopik ke-7 dan ke-8 iaitu berhubungan dengan negeri China dan juga Puteri Raja China ke Melaka. Bertemu lagi kita dalam bab yang ke-6 iaitu subtopik yang ke-7 dan yang ke-8. Seperti saya janjikan sebentar tadi, saya akan menyentuh subtopik yang ke-7 dan yang ke-8. Terlebih dahulu saya ingin menerangkan dan memberitahu rakan-rakan semua tentang apa yang terkandung dalam subtopik yang ke-7 iaitu berhubungan dengan negeri China. Semestinya rakan-rakan tertanya-tanya apa yang terkandung, apa yang tersurat dan tersirat dalam bab ini. Jadi saya ingin mengetengahkan iaitu Raja Benua China telah menghantar utusan ke Melaka untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Dihantarkan juga hadiah seperti kain sutera dan juga sebuah pilau yang sarat dengan jarum. Jarum itu menunjukkan ramainya rakyat di negeri China. Sebagai balasan, Tun Pepati Putih, adik bendahara Paduka Raja sendiri, dihantar pula ke negeri China. Semasa dia berangkat ke negeri China, dia membawa sagu rendang sarat sekapat. Ragu rendang itu kononnya diambil sebiji seorang dari rakyat Melaka, lalu digelek-gelek. Raja China kagum dengan kebesaran negeri Melaka, sangat kagum dengan kebesaran negeri Melaka. Lalu berkenan untuk menjadikan Raja Melaka itu sendiri sebagai calon menantunya. Sambungan daripada subtopik ke-7 ini isinya mengandungi ringkasan cerita yang terkandung dalam subtopik yang ke-7 ini. Untuk melihat Raja China, Tun Pepati Putih meminta dihidangkan sayur kangkung yang dipotong panjang-panjang. Untuk makan, dibimbit hujung kangkung itu ke atas. Jadi, dapatlah mereka melihat Raja China yang berada di atas kerusi dalam mulut naga pada mukur kacanya. Hal ini mengapa Tun Pepati Putih mencetuskan idea untuk memakan kangkung tanpa memotong terlebih dahulu, kerana
tiada seorang pun yang berjaya melihat wajah Raja Cina, melainkan dengan menggunakan idea-idea yang dicetuskan olehnya. Oleh itu, mereka dapat melihat wajah Maharaja Cina. Raja Cina meminta Sultan Mansur untuk datang ke China bagi dikahwinkan dengan puterinya. Tetapi Tun Pepatih Putih menyatakan Sultan Melaka tidak dapat datang kerana ada permusuhan di Melaka sendiri. Jadi baginda bersetuju supaya puterinya itu dihantarkan ke Melaka. Puterinya itu dihantarkan ke Melaka untuk apa? Apa tujuannya? Bagi bertemu dengan Sultan Melaka sendiri. Untuk subtopik yang ke-8 pula bagi bab yang ke-6 iaitu Puteri Raja Cina ke Melaka. Seperti yang dijanjikan oleh Raja Cina sendiri dalam subtopik yang ke-7, dia akan menghantar puterinya ke negeri Melaka. Jadi untuk subtopik yang ke-8, Puteri Raja Cina ke Melaka. Raja Cina menghantarkan puterinya bernama Hang Liu ke Melaka. Puteri itu bersama 500 dayang dan juga 500 pengiring lelaki yang telah diislamkan oleh Raja Melaka sendiri. Puteri itu dikahwini oleh Raja Melaka. Mereka disuruh diam di Bukit Cina. Seterusnya ialah bila Laksmana Lakdipo ingin kembali ke negeri Cina, Menteri Jana Putra dan Tun Telanai pula disuruh pergi ke negeri Cina juga. Dalam perjalanan, mereka terbias ke Brunei kerana berlakunya ribut semasa berlayar. Raja Brunei juga berkirim sembah ke Melaka. Berakhirlah dari penerangan daripada saya melalui bab 6 dan bab 5 dan bab 6 melalui teks Sulalatus Salatin, iaitu subtopik yang 1 dan 2 dan juga subtopik 7 dan 8. Saya mengharapkan supaya anda semua dapat menambah ilmu pengetahuan dan memahami isi tersurat dan tersirat melalui teks Sulalatus Salatin. Jangan jadikan perkataan-perkataan, istilah-istilah yang digunakan dalam teks Sulalatus Salatin itu sebagai satu beban kepada anda untuk memahami teks tersebut, kerana apa yang kita mahu pasti kita akan miliki sekiranya kita terus berusaha. Sekian, terima kasih. Cerita dimulai dengan Lakdipo yang menghantar utusan iaitu Tuan Puteri Hang Lipo ke benua Cina. Maka amat sukalah Maharaja Cina akan hal itu. Namun selepas 2 hari, Maharaja Cina telah dijangkiti sejenis penyakit kedal. Seluruh badan Maharaja Cina berasa amat gatal. Maka beratus tabib dijemput ke istana untuk mengubati penyakit Maharaja Cina, namun tidak berjaya. Namun ada seorang tabib tua mengatakan bahawa tulah ini datang kerana utusan iaitu Puteri Hang Lipo ke Melaka. Penyakit itu hanya boleh diubati dengan santap dan membasuh muka dengan air basuhan kaki Raja Melaka. Oleh itu, Sultan Mansur Shah pun mengirimkan air basuhan kaki baginda ke China. Setelah air basuhan kaki Sultan Mansur Shah disantap dan digunakan membasuh muka oleh Maharaja Cina, pada ketika itu juga penyakit kedalnya sembuh dengan serta-merta. Sejak itu Maharaja Cina bersumpah bahawa segala anak cucu dan keturunannya tidak akan disembah oleh Sultan Melaka. Sekian, terima kasih.